A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Farida Drus, terima kasih ya. Farida Drus, tak pernah-pernah ya. Orang pertama yang menyapa Tabah, Farida Drus, diikuti oleh Haji Zainun dari Singapura. Yang nombor 2, Intan Aziz. Nombor 3, Harul Hazim. 4, ya, Zaril Baba Hasan. Johar Joib dulu. Harul Hazri, Johar Joib, Intan Aziz tadi, Nani Triana, wow, macam-macam ya. Zaris, Hanina, Syamsiati, lepas tu siapa tu? Sharifah Azizan, Kafri Zul, Dasyek, wow, pantas ya. Sabi Das ya, Salasiah Muradi, Siti Nuria ya. So pantas Kafri terus Wong Jowo ya, tolong share Normah Basar ya, Jaka Utara Sopan ya, Jazainun tadi, Jebon dah masuk, Nora Aida dah masuk, Cenon Abu Bakar, DJ Kawin, wah ada nama DJ Kawin, PhD ya, Kevin Zul dah share, terima kasih. Lita Welita dah masuk ya, Ismailo Aisyah Nasir, Aisyah Sulaiman, Ismailo Osman, Farhana, Siti Mariamah Singapura, salam Selasa ya, Nur Azimah Abu Hasan, Nita Azman ya. So like dan share, wow ya, yang masuk 100 orang, yang share 115. Cepat ya. Fadila dah masuk, Sairah Jafar, Intan Semayam, Izzat ya, Kod Ami Hamijah dan Sedekah Subuh dikata ya. So jangan lupa Sedekah Subuh, Misa, Mas Ayu, Jebon ya, Amir apa, Amaris Gita Semi dah masuk, Zainab Hassan Ditawa dah masuk, Madihah, Alam Ahmad, Mas Ayu, Azizan Syarif, Nora Joni ya, Syamsina Sa'ad, Waalaikumsalam, Said Imran, Arifin, Sandra Ellen, Zaila Mama Syah, 157. Wow, pantasnya. Baru 3 minit dah 157 share. Like dan share guys. Hari ni hari Selasa, 2 hari bulan 8 ya. 2 hari bulan 8. Dah berapa hari kita 3 hari hijrahnya. Muharram. Aida binti Muhammad Kasim. Good morning ya. Mas Najwa Ibrahim, Rashidah Syamsuddin, Marpuah Buhari, Uda Misa ya. Intan Semaya dah masuk tadi. Narima Ismail pernah masuk, terima kasih. Dr. Nari, Sandra Ellen, Zahra Muhammad Nur ya. Hana Sam dah 205 share. Hana Sam, Saadia Yaya, Litava, Misa, Intan Semaya. Terus like dan share pada 10 orang geng ataupun grup kita. Megat Hasbullah, Fauzia Muhammad ya, Rosie William Z, Syam Hanin Syamsuddin, Didi Zari, Nora Aida, Yati Nora, Maz Najwa, Ibrahim Sharifah Aziza, Zainab Hassan Sedekah Subuh, Ratna Laili, Ji Fazil, Ina Zalina, Izzatul Najiha, Zurina Maisa, Zulkifli Ibrahim. Wah, ni rumahnya. So sahabat-sahabat setia, Siti Afsakula, Arifah, Hidayah, Rukiah Simi. Baik, oleh kerana dah 248 share, jom kita sambung. Hari ini kita bincang ke siri ke-15 ya, siri ke-15. Jom jadi, atau tips orang yang berjaya, tips untuk jadi orang berjaya. Semalam tak berhenti kat nombor 47. Ingat, Allah itu witir, kita stop kat nombor witir. Tak kata tip 46, belajar stretch diri. Kita regangkan diri kita untuk jadi hebat, and you'll be surprised so many things we can do bila kita regangkan diri. Tapi tip nombor 47 pula, jangan pula overstretch. Stretch tu bagus, tapi jangan keterlaluan sampai bencana diri kita, sampai overstress, sampai kemurungan, sampai sakit ya. Sebab semua orang ada had masing-masing, ada limit, ada dia punya stamina. Jangan melampaui batas ya, nanti kita sengsara maksudnya. Of course kita regangkan diri kita, sebab kecemerlangan berlaku di luar zon selesa. Jangan terlalu selesa. Kita kena berada dalam keadaan yang sentiasa berwaspada, sentiasa mencuba, sentiasa perbaiki diri. So we are always on the move, on the go, and keep on changing.
We are all work in progress yang Tok Abah sebut hari-hari. Alright. Okay. Dan program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 9 Ogos. 9 Ogos ialah Jom Urus Stres. Jom kita sama-sama ramai-ramai masuk program yang sangat penting sebab semua orang stres. Sampai masalah mental, tekanan mental, kemurungan, anxiety, ya, sakit fizikal, kencing manis, darah tinggi, kanser dan berbagai-bagai penyakit bermula dengan kata tu tekanan ataupun stres yang tidak dikawal, dan of course sakit rohani. Dan sakit rohani ialah disebabkan kita bukan banyak fikir, kurang zikir. Bukan selampau banyak fikir sampai sakit rohani, sampai stres. Kurang zikir, kurang rapat dengan Allah, kurang bertaubat dan sebagainya. Siapa kata? Ulama-ulama pesan, dibuktikan oleh para sains perubatan. Kau sebab salah satu cara terbaik untuk merawat sebarang penyakit ialah dengan balik kepada pencipta. Ya, bertaubat, istighfar, ya, banyak sedekah, ya, banyak berzikir, banyak baca Quran. Ini semua terapi. Semua terapi, ya. Dengan dan baca doa-doa ruqyah, ya, doa manzil, selawat, ya, atas Nabi, zikir banyak-banyak. Ini semua adalah part of the therapy. Subhanallah, ya. So jom join Tok Abah punya webinar pada 9 Ogos. Jom urus stres di tempat kerja. Nama je urus stres di tempat kerja, tapi relevan untuk masalah mereka yang di rumah, pesara, cikgu-cikgu, pelajar, ya, ibu bapa atau nenek, orang yang hidup yang rasa ada tekanan. Dan semua orang normal memang ada tekanan. Sebab tekanan itu sebahagian daripada kehidupan. Selagi kita hidup, kita pasti ada stres. Dan stres ini pada dasarnya baik. Sebab Allah yang berikan untuk menolak kita untuk bertindak. Tanpa stres, tanpa tekanan, kita tak nampak keperluan untuk berubah, untuk bertindak, untuk mulakan, untuk tidak bertangguh-tangguh. Gitu. Ya, alright. So guys, dan of course program kita dibawakan oleh Mental Perkasa. Ini berkaitan dengan stres tapi lain. Mental Perkasa 2.0 pada 20 Ogos Tok Abah akan terangkan. Ini topik yang dah ramai dah. Dah ramai yang berserta Tok Abah pun terpanjangnya. Jom kenali diri. Kenali diri anda. Bagaimana nak mengenal diri dengan 9 cara daripada 11 kaedah yang Tok Abah belajar berpuluh tahun, 40 tahun lebih. Tok Abah akan kongsi 9. Ya, bagaimana nak mengenal diri, mengenal orang lain, mengenal keluarga, mengenal bos, mengenal pekerja, mengenal pelanggan. Untuk yang meniaga, untuk yang jadi bos, untuk jadi pengikut. Sangat luar biasa mengenal diri ini. Sebab khatibun nasa, ya, ala qadri uqlihim, berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal. Nak bercakap ke orang pun kita kena tahu personality orang yang mendengar. Dan ingat, barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal Tuhannya. So jom kita kenal diri untuk kenal Tuhan, untuk maju ke depan, untuk jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, negara, malah aset kepada dunia. Guys, let's do it guys. Very important. Ya, dan kita akan mulakan pada pukul 9 pagi, ya, pada 20 Ogos tu 9 pagi sampai 12 tengah hari. Jarang berlaku tu. Sebab it's a Saturday. Tok Abah biasanya buat program pukul 10. Tapi kali tu ramai yang minta pukul 9. Sebab mereka nak lebih fresh, lebih bersedia. Lepas tu nak pergi makan ke, nak pergi pasar ke, nak pergi kenduri kahwin ke. Sebab 9 hingga 12. Lepas tu nak pergi wedding. Fine. Nak pergi ziarah orang ke hospital. Bagus. Nak pergi ziarah ibu bapa balik kampung. Fine. Sebab ya, apa nama kata tu, sangat penting menyambung silaturahmi. Baik. Dan seperti biasa, ya, program kita dibawakan juga oleh apa nama kata tu, Excel Plus coklat. Ni untuk anak-anak. Tadi untuk mak bapak, untuk orang dewasa, untuk yang comel-comel tu. Ni sebenarnya walaupun untuk comel, yang dia punya mascot pun Didi and Friends, dan ada Tok Abah. Tok Abah pun jadi mascot kepada Excel Plus perasa coklat yang sangat lazat. Tolong jauhkan dari kanak-kanak. Ya, setelah kita bagi kat cucu, ke anak, jauhkan sebab sedap sangat. Dia akan I want more, kata si Danny, ya, cucu Tok Abah. Dia umur 2 tahun setengah. I want more Excel Plus. Sebab dia budak comel. Tak sampai hati. Kalau tak bagi. Tapi tak boleh. Bukan overdose. Tak ada masalah overdose, insyaAllah. Tapi dia patut sebiji pagi, sebiji petang. InsyaAllah dia akan bertenaga, seronok, lebih fokus, sudah mudah belajar. Bukan makan terus pandai dah. Makan tapi bertenaga, fokus, seronok belajar, mudah dengar cakap, ya. Lama-lama jadi pandai lah.
Gitu. Dan mak bapak berubah, atuk nenek berubah, seluruh rumah tangga berubah sebab dah ada pelaburan untuk anak-anak, untuk cucu. Jangan sebut perkataan yang tak elok, jangan fikir yang tak elok. Doakan mereka. Doakan kat kepala Fatihah, ayat kursi, alam nasrah. Suruh mereka belajar menghadap ke kiblat. Mak bapak doakan guru-guru anak. Pesan kalau anak-anak yang sudah besar sikit, suruh doakan guru-guru dan kawan-kawan. Rentetan perubahan yang sangat luar biasa yang membawa perubahan asbab pelaburan yang ibu bapa lakukan. InsyaAllah. Gitu. Alright. Sambung. Tip 48 hari ni. Tu Abah pada 30 tahun lepas kot, 35 tahun lepas tak buat kajian di Malaysia. Of course terus keep on buat kajian tu, tapi mula buat kajian pada 35 tahun lepas, mengkaji apakah prioriti kehidupan orang di Malaysia. Tu Abah tanya guru yang datang program masa tu, kita mengajarkan dari kelas ke kelas, daripada dewan ke dewan. Tu Abah buat survey, ya, apakah tulis, okey, ambil kertas kosong, kita bagi, cuba tulis 10 ya prioriti kehidupan, apakah keutamaan dalam hidup kita. Selepas Tok Abah ada sesi mengenal diri, bertaaruf, seronok dah kenal, maka Tok Abah terus keluarkan kertas untuk mereka nak tengok apakah prioriti kehidupan. Suruh tulis nama mereka dan Tok Abah akan kaji, ya, kita akan membantu mereka untuk mencapai prioriti kehidupan mereka. Apa yang penting pada hidup mereka. Ada yang kata keluarga nombor satu, ada yang kata agama nombor satu, ada yang kata kesihatan nombor satu, ada yang kata ilmu nombor satu, macam-macam lah. Tapi antara prioriti kehidupannya agama, keluarga, kerjaya, aset, rumah, ya, hobi, kesihatan, ya, kebahagiaan, adik-beradik, jiran tetangga. So macam-macam dia penjawapan. So tak apa, kumpulkan 13, ya, jawapan yang paling popular. So, bagaimana tentang anda? Pernah terfikir tak apakah prioriti kehidupan anda? Kenapa anda sibuk hidup tiap hari ini, untuk kerja apa? Orang kata, okey, saya nak jadi hamba yang soleh, khalifah, yang mentadbir alam, mentadbir diri. So, pada dia, agama is nombor 1, keluarga nombor 2, ya, orang tersayang nombor 3, kesihatannya, ilmunya, ya, perubahan. So, macam-macam. Tapi persoalannya pagi ini ialah, mari kita tentukan apakah prioritas dalam hidup kita. Ramai orang dia hidup tanpa ada prioriti. Dia hidup ikut flow saja. Bangun pagi, buat apa yang patut, pergi kerja, balik, ya, dan tak nampak prioriti. Akhirnya dah umur 40, lepas tu besar, lepas tu menghitung hari untuk pergi ke alam barzah. So jom kita sambil-sambil, ya, Tok Abah banyaklah buat kesilapan masa muda, ya, banyaklah, ya, tak betul. So oleh kerana pengalaman kesilapan yang lepas itulah kita kata tu terpanggil untuk kongsi supaya orang-orang lain tidak perlu mengulang kesilapan. Orang pandai belajar daripada kesilapan sendiri, orang bijaksana belajar dari kesilapan orang lain. Dan jom kita mati dalam keadaan kosong. So kita kongsikan pengalaman kita yang lalu, ilmu kita, ya, bakat-bakat kita, apa sumber-sumber yang ada dalam kita kongsikan, kita manfaatkan, ya, kita tinggalkan di dunia. Let's die empty. Kita mati dalam keadaan kosongkan semua apa yang kita ada, sumber-sumber yang ada, agar kita banyak bawa bekalan, ya, bekalan kita banyak bawa untuk selamat di alam barzah, ya. Wakaf ataupun pencen kubur, jangan wakaf dosa. Wakaf dosa macam mana wakaf dosa? Ialah awak mengata orang, awak forward benda tak elok, awak masuk dalam social media perkara yang tak elok yang akan kekal di alam maya, di maya sampai kiamat. So everything you put in the internet, in the social media, in your gadget akan kekal sampai kiamat. Kalau benda baik, yang baik akan berlanjutan sampai kiamat. Kalau buruk, mengata forward yang tak elok, ya, ataupun buat TikTok yang membodohkan diri, ya, buat TikTok yang menjatuhkan maruah, ya, buat social media just because nak cari follower, nak cari peminat, nak cari orang ramai follow, maka kita buat benda yang tidak dibenarkan syarak, yang tak syariah compliant, malahan menghina, ada yang menghina agama just because. Tak tahulah apa dalam kepala mereka, cuma mereka dan Tuhan yang tahu. Kita cuma boleh menilai dari luaran. Tapi memang orang yang sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa akan menghina agamanya.
Ya, orang Islam menghina Islam, orang bukan Islam menghina agama masing-masing. Ya, dan kita dalam konteks Malaysia kena toleransi dan respect. Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Tak payahlah kita kacau. Jangan kacau, jangan mempremikan, jangan merendahkan. Ya, masing-masing ada kepercayaan masing-masing. Kita respect mereka. Ya, we agree to to be different. Ya, kita kena melihat raikan, ya, kita raikan, kita hormati orang lain. Baik. Bila kita merendahkan diri dengan menghormati orang lain, Allah akan naikkan martabat kita. Bila kita humble, merendahkan diri, respect orang, maka Allah akan naikkan martabat kita. Kalau kita sombong diri, maka Tuhan akan rendahkan martabat kita. Di mata manusia, orang sombong, orang tak respect. Orang sombong, ya, pegawai yang sombong, pegawai kerajaan yang sombong. Contoh, ya, mungkin tak ada pun dalam dunia kita ni, pegawai kerajaan sombong, bila pencen, security guard pun tak respect. Ya, tapi kalau pegawai yang memang merendah diri, ya, tukang cuci pun respect dia, ya, tukang cuci pun mendoakan dia, menangisi bila dia bersara. Ada seorang manusia hebat, sangat garang, sangat kasar, ya, sebab di rumah dia bukan takut, dia memang dibentak-bentak di isteri dia, jadi dia lepaskan geram kat pejabat. Ya, ini kisah benar, Tok Abah Council, ya, pegawai-pegawainya. So dia sangat garang, kalau anak buat silap, dia lemparnya file. Dulu zaman file, ya, tak banyak pakai komputer, dia lempar je file, ya, bodoh, bahlul bang, itu memang bahasa dia dalam mesyuarat. Bila dia bersara, ini kisah benar, ya, dia bersara, dia ialah dah bersara, tapi dia banyak barang belum ambil daripada pejabat. Dia pun datanglah nak ambil barang. Sampai kat guide, tuan siapa? Saya nak masuk, nak ambil, nak jumpa, nak ambil. Tolong tinggalkan tuan punya IC kat sini. Ada appointment tak? Kalau tak ada appointment, tak boleh. Awak tak kenal saya ke? Minta maaf, saya tak kenal siapa tuan. Padahal security guard tu orang yang sama lah, tapi dia bentak-bentak, tak dihormat langsung, ya, diperlekehkan oleh bos, big boss. Big boss ini, ya. So security guard pun buat tak kenal, menyampah. Now dia dah tak ada power, security guard pun tahan dia. Tok Abah nak cakap padan muka, tak sampai hati, ya. Tapi tu kisah benar. Sampai dia memang terasa, memang dia tahu, dan Allah balas dia. Allah balas dia. Anak dia tak hormat dia, anak tiri pun tak hormat dia, ya. Akhirnya memang, ya, sengsara. Tapi mudah-mudahan dia dapat keinsafan sebelum meninggal dunia. Bertaubat sungguh-sungguh, ya. Ya, kalau orang sombong kat surau pun orang ignore awak, sebab awak sombong, ya. Kalau datang ke masjid pun orang buat tak tahu je. Awak sombong. Barang siapa merendahkan dirinya, ini prioriti hidup kita. Bila kita nak mencari sahabat, kita nak kata tu, bermasyarakat, itu prioriti. Topik kita ialah tentukan prioriti. Dan Tok Abah pergi ke side track sikit. Jom kita rendahkan diri kita untuk Allah naikkan martabat kita agar Tuhan sayang, orang sayang, sebagai salah satu prioriti ataupun keutamaan dalam kehidupan. Artinya nak Allah redha. Untuk dapat Allah redha, manusia kena redha. Halum minallah wa hablum minan nas, ya, wa hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan dengan manusia sangat penting untuk menjamin hubungan dengan Allah, ya, jadi hebat. Gitu, ya. Tentukan prioriti dalam kehidupan kita. Hari ni cek balik. Apa prioriti hidup kamu? Kalau kesihatan sebagai satu prioriti, bertindaklah untuk sihat. Ya. So petang-petang Tok Abah memang letih, ya, kadang baging Tok Mak komen, apa tiap petang baging, apa tiap petang baging. Tok Abah kata ini untuk repair diri, untuk malam dapat belajar bahasa Arab ke, dapat buat nota ke. Sebab ya, Qailullah tak sempat dengan cucunya, dengan itu, dengan ini, ya. Kadang macam-macam lah, ya. Tapi kadang petang lah kita dapat rehat sebentar, ya. Sebenarnya memang tidak digalakkan kita tidur selepas asar. Ya, memang tidak digalakkan. Adalah dia punya hujahnya secara spiritual dan secara fizikal. Tapi sesekali okeylah. Okey. Baik. Itu tip 48. Tentukan prioriti kita, ya. Okey. So tip 49. Ini yang kadang-kadang ialah ramai mak ayah
ketua-ketua pun kadang tak buat ataupun overdo. Sometimes kita tak buat, sometimes overdo. Delegasikan tugas dengan sewajarnya. Delegate, belajar untuk delegasikan. Ya. So, mak bapak delegasikan tugas, tanggungjawab kepada anak-anak agar mereka lebih bertanggungjawab. Jangan buat semua perkara untuk anak-anak. Memang kadang-kadang mak bapak ni atas sebab sayang, atas sebab nak anaknya tumpukan pada pelajaran ke apa ke, mereka buat semua yang sepatutnya anak belajar buat. Alah, kau belajar je, tak payah sibuk nak masak-masak ke apa ke rumah, tak payah. Ya, kau belajar je. Itu pun satu kesilapan. Kita belajar untuk delegasikan anak-anak supaya bertanggungjawab. Sebab mak bapak tak hidup selamanya. Supaya mereka tahu berdikari. Ini kadang, maaflah, baik laki-laki, baik perempuan, nak masak mi segera pun mak buatkan. Awak dah 17 tahun tingkatan 5. Nak buat mi segera, mak buatkan. Tu sebab itu abang tengok iklan mi segera lah. Dia tengok mak bapaknya kalang kabut. Dia kata, Allah, kesian mak bapak aku, mak abah aku. Dia penat kerja, aku buatkan. Dia pun masakkan mi segera untuk mak bapaknya. Lepas tu maknanya buat apa tu? Nak masakkan untuk mak abah. Wah, anak laki-laki. Itu yang tak abah seronok. Tapi dalam iklan yang lebih kurang sama, yang lepas yang tak abah giling kepala, tak abah cakap kat tu mak, apa punya iklan? Bukan nak mu tu. Maknya anak perempuan 2 orang. Nak apa? Nak yang mi rebus ke nak goreng? Saya nak rebus, nak goreng. Dah. Kembar, macam kembar lah. Budak perempuan 2 orang, belasan tahun. Maknya kena buatkan. Apa punya cerita? Walaupun sekadar iklan, tapi mesejnya apa? Tu sebab itu apa suka iklan yang bagus tu apa sebut tadi. Seorang anak lelaki, dia balik sekolah tau. Dia balik sekolah pakai uniform. Dia masakkan untuk mak ayahnya yang sibuk bekerja. Dia buatkan masakan mi segera. Wow, tu abah sangat terkesima. Sejuk hati tu abah tengok. Ini so mak ayah kena belajar untuk delegasikan tugasan, tanggungjawab, kemas rumah, masak-memasak kepada anak-anak. Bukan sekadar nak lepas tangan, tapi melatih mereka untuk jadi orang yang bertanggungjawab. Kadang-kadang kita ni atas nama sayang tapi tak bertempat. Kadang alah tak apalah, dia nak penat tu biarlah tidur sampai solat asar pun tak buat sebab kesian. Ni sayang tak bertempat. Alah biarlah dia cuti dah kat asrama untuk bangun cepat. Ini cuti dah subuh pun tak nak kejutkan. Ada. Tok Abah memang dengar dan tahu. Yalah tu isunya orang yang dah tua bangka ni. Adalah pengalaman yang kita dapat, yang kita kena kongsi dengan orang lain supaya jangan buat yang salah. Jangan lakukan yang silap. Sayang tak bertempat. Anak yang akil balik, tapi sebab balik daripada asrama tak dikejutkan untuk solat subuh just because Allah kesian kat asrama dah bangun pukul 5:30. Kalau lewat tak ada tempat mandi kat bilik air penuh. Ni kat rumah pun kena bangun pagi juga. Dah dibagi can sampai pukul 8 pagi. Kononnya nak qada, tidur tak cukup sampai terlepas solat subuh. Ini tak betul. Bukan tak betul, salah. Sangat salah. Sayang tak bertempat, tidak bertanggungjawab, akhirnya anaknya akan sengsara dunia dan akhirat. Takut-takut mak bapak yang akan dapat dosa kering. Alright? Okey, 49, delegasikan tugas dengan sewajarnya dalam keluarga, di tempat kerja. Ramai orang yang dah naik pangkat daripada pekerja biasa naik ke supervisor. Daripada supervisor hebat jadi manager dan sebagainya. Tapi oleh kerana mereka dah biasa buat kerja tu, dia kadang tidak mendidik ataupun mengagihkan tugasan kepada anak buahnya. Alah, kalau dia buat ni kan tak betul dia ni, baik saya yang buat. So akhirnya seorang supervisor buat kerja pekerja. Padahal dia sudah bertanggungjawab sebagai seorang penyelia, supervisor. Jangan buat kerja pekerja. Sebab anda digaji bukan untuk buat kerja seorang pekerja, tapi seorang supervisor. So kena delegasikan tugas, kena percaya ke orang, kena didik orang lain, kena bangunkan, kena belajar untuk jadi pemimpin. Gitu. Belajar untuk delegasikan tugas dengan sewajarnya untuk sama-sama berjaya. Kita berjaya sebagai pemimpin, sebagai supervisor, sebagai penyelia, dan anak buah kita berjaya sebagai seorang pekerja yang berwibawa. Gitu. So gitu jugalah. Mak bapak didik anak-anak untuk delegasikan tugas, membersihkan rumah, menjaga adik, membasuh cuci pinggan, mop lantai, potong rumput dan sebagainya. Delegasikan sewajarnya. Allahumma salli ala Muhammad
Sebenarnya Tok Abah dan Tok Mak pesan pada anak-anak, kalau kamu mampu buat, kena buat. Jangan harapkan pembantu rumah. Pembantu rumah sekadar membantu apa yang kita tak boleh buat. Sebenarnya kecil-kecil dulu Tok Abah pesan pada anak-anak, cuci kasut sendiri. Jangan minta pembantu rumah cucikan kasut. Ya, kasut ya, ataupun basuh apa yang boleh buat. Yang kita mampu buat, buat sendiri. Yang kita tak mampu buat, boleh minta bantuan orang lain. Itu tanggungjawab. Ya, yang kita kena delegasikan. Sama jugalah. Ya, delegasikan mereka untuk doa mendoakan, untuk hormat menghormati, untuk belajar berdikari dan sebagainya. So, 49, tip 49, delegasikan tugas dan tanggungjawab ya dengan sewajarnya agar kita pun tidak terbeban dan anak-anak ataupun orang di bawah tanggungan kita dapat memperbaiki diri, belajar tanggungjawab. It's a win-win situation. Kita tidak terbeban, mereka belajar tanggungjawab, ya, kita pun win, mereka pun win. It's a win-win situation. Got it? Got it. Ini jangan ya, sebab atas nama sayang tak apalah. Yang mak bapak berkorban apa saja demi anak, akhirnya mereka tidak boleh berdikari. Tak mampu nak buat apa-apa. Bila mak bapak, dan ramai mak bapak yang meninggal dunia, belum pencen dah meninggal, umur 40 dah meninggal, anak-anak tidak bersedia untuk menggalas tanggungjawab. Pada orang dulu-dulu memang maaflah ya, Tok Abah umur 7 tahun pun disuruh gosok baju sendiri. Umur 7 tahun, bukan pakai electrical setrika, ya, pakai arang, yang pakai sabut, yang pakai tak pakai sabut, ya, pakai tempurung kelapa lah. Kalau dah arang dah habis, pakai tempurung kelapa, ya, pakai setrika yang antik, yang sekarang kat museum saja. Kan susah tu, silap-silap memang kuning baju putih, terbakar baju kalau panas sangat. Zaman dulu umur 7-8 tahun sudah bertanggungjawab, buat apa yang wajar. Ya, Tok Abah tengok budak 8 tahun dukung adiknya, menyuap adiknya. Budak 8 tahun, ya, bertanggungjawab. Sebab adik-adik taklah ramai mana, 13 orang. Adik-adik 13 orang. Jadi kakak yang umur 8 tahun belajar menyuap adiknya. Agak-agak budak 8 tahun sekarang macam mana? Cucu Tok Abah 8 tahun. Pandai, not bad lah, ya. Kalau Aisyah 6 tahun tu pun pandai juga menyuap adiknya yang umur 2 tahun setengah. Ya, so kita didik anak-anak untuk berdikari, untuk membantu. Kita delegasikan tugas. Ya, please take care of your brother, ya. Tolong suapkan dia, jaga dia, ya, dan sebagainya. Ini sangat penting. Dan ini this is part of our cara untuk maju ke depan, the whole family. Ya, delegasikan tugas dengan sewajarnya untuk maju ke depan. Alright. Sebelum kita pergi ke tip nombor 50, Tok Abah naikkan balik. Program kita pagi ini dibawakan oleh webinar pada 9 Ogos. 9 Ogos lah webinar Jom Urus Stres di Tempat Kerja. Tok Abah akan kongsikan bagaimana kita, ya, nak tahu apakah tanda-tanda stres. Apa itu stres? Orang tahulah stres, ya. Apa tanda-tanda stres? Kerana kita tak perasan tau. Apa punca stres? Berpuluh-puluh Tok Abah akan terangkan punca stres. Baik pada diri, pada sistem, pada kepimpinan, pada suasana, pada macam-macam. Tapi akhirnya, stres tak stres, awak memilih untuk stres atau tak stres. Stres bukan sebab banyak fikir, tapi kadang-kadang sebab kurang zikir. Ya, so kita cari apakah punca stres. Yang lepas tu kita ubah diri kita 360. Dan Tok Abah akan kongsi 61 tips yang memang insya-Allah dapat mengurus stres, mengurangkan stres, dan kata orang dapat menyebabkan kita lebih sihat, lebih bahagia, lebih efisien. Tok Abah telah sendiri melakukannya, sebab semua orang stres kan, termasuk Tok Abah. Masa Tok Abah muda dulu stresnya sangat tinggi. Sekarang Tok Abah telah maintain stres Tok Abah ke tahap yang Tok Abah selalu ulang-ulang. Stres seorang baby yang mengantuk, yang lapar, yang diaper basah, yang pupu, ataupun yang demam sikit. Itu stres. 50% stress level, which is the stress level of a baby. Alhamdulillah. Walaupun Tok Abah ni dah baby purba, baby antik, baby usang. Tapi stresnya macam baby. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat jadi aset, berbakti dan efisien dalam kita lakukan, sebab dapat urus stres. So come, Tok Abah webinar pada 9 Ogos, Tok Abah share 60 tips lebih. Ya, tapi total tips ialah mungkin 150.
Daripada topik 1 sampai topik yang ke-7, iaitu kaedah mengurus stres, ada lebih kurang 150 tips. Kita kongsikan dalam program selama 3 jam. Berbaloi, seronok dan yang paling penting, membantu untuk kita maju ke depan. Ya, itu 9 Ogos. Dan pada 20 Ogos, kita buat Mental Perkasa 2.0, kenali diri. Ini pun satu topik yang sangat mahal. Untuk program kenali diri ni, pada 20 Ogos ada e-book. Yang untuk program stress pun ada e-book. Ada e-book, ada workbook ya, yang nilainya sepatutnya, ya Allah, nak mengenal diri. Kalau program ni, kalau jual kat luar ya, memang mahal lah. Tapi untuk program kita ni cuma, tak salah tebak, cuma RM55. Dah lah dapat 3 jam kita berwebinar, ada workbook, ada e-book. Dan nilainya sangat tinggi, sangat mahal. Sebab mengenal diri. Ilmu yang sangat-sangat penting. Kenali dirimu untuk kenal Tuhanmu. Ramai orang tak kenal diri sampai mati. Kesian ya. Sampai mati dia tak kenal dirinya. Ya, banyak bakat yang terpendam. Banyak sumber-sumber yang ada dalam dirinya tidak digunakan. Sampai ya, mereka mati dalam keadaan yang menyebabkan tanah kubur jadi mahal. Dibawanya ilmu, dibawanya pengalaman, dibawanya bakat-bakat, dibawanya talent ya, ke dalam kubur. Kesian. Kan kita kata jom mati dalam keadaan kosong. Kosong semua. Kita kosongkan semua sumber, tinggalkan kat dunia, kita bawa bekalan pahala dan ibadah. Alright, gitu. Alright, so tip nombor 50. Ini pun program yang tak selalu kendalikan tiap-tiap tahun ya, iaitu jom kita tingkatkan kita punya integriti agar lebih unggul. Orang yang nak maju ke depan, dia kena betulkan integriti diri. Orang yang hebat, orang yang berjaya, orang yang berintegriti, orang yang jujur, orang yang ada amanah. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Tak apa tak ingat surah berapa, ayat berapa, tapi ini ayat Quran. Sesungguhnya orang yang layak kau berikan tanggungjawab dan tugas ialah ya, inna khaira man istajaltal qawi. Qawi mean gagah. Gagah physical, mental, intellect, iman. Qawiyul amin. Amin tu amanah, jujur, ikhlas, berintegriti. Integriti satu kemestian, bukan satu pilihan. Awak bekerja hebat tapi tak ada integriti, kosong. Kosong pahala. Ya, sebab tak ikhlas, tak jujur. Ya, tanpa integriti, kejayaan adalah kegagalan. Awak berjaya tapi dengan jalan yang tidak jujur, tidak ada integriti, ianya kegagalan yang nyata. Ya, success without integrity is actually a complete failure. Kejayaan tanpa integriti, tanpa amanah, kejujuran, ianya satu kegagalan yang pasti, yang nyata, yang jelas. Subhanallah. Don't leave home without your integrity. Ya, nak pergi kerja pun pasang niat. Aku nak pergi cari rezeki yang halal, nak buat yang terbaik. Aku nak tolong orang, aku nak buang dosa, nak sembuhkan penyakit, nak cari kawan baru, nak cari kawan lama, nak doakan bos, nak doakan majikan, nak doakan pelanggan, nak doakan orang lain, nak bermaaf-maafan tolong balik kerja. Ya, nak buat yang terbaik agar rezeki aku berkat. Aku tak nak curi masa, tak nak ponteng, tak nak whatever. So pasang niat yang baik-baik ya, untuk jadi orang yang lebih berintegriti. Bila kita pasang niat yang baik-baik, Allah akan bagi kita ilham, kekuatan, inspirasi untuk buat apa pun dengan terbaik. Jadi kita atas landasan untuk jadi orang yang berintegriti, dan we are on the right track towards excellence dan success. Tips untuk berjaya. Kita masih bercakap tentang tips untuk berjaya. Kena tingkatkan aras integriti. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai ada di Malaysia Jabatan Integriti. Ya, di kebanyakan organisasi besar, ya, swasta dan kerajaan ada unit integriti. Ya, so tak apa dalam bulan-bulan integriti tak apa akan bercakap tentang integriti, dan kebanyakannya dijalankan oleh unit integriti setiap organisasi. Kadang unit integriti tak ramai pekerja. Kaki tangan cuma ada 2-3 orang saja, tapi sangat penting kepada kelangsungan organisasi ada unit integriti, bertanggungjawab untuk membuat program-program untuk memperkasa integriti, amanah, jujur, ikhlas dan trait-traits yang positif ya. Gitu. Ya. So tip nombor 50, tingkatkan integriti agar jadi seorang manusia yang
unggul lah ya. Dan bila kita ada integriti, kita atas landasan yang hebat untuk menjadi pekerja yang berjaya duniawi dan ukhrawi ya. Di dunia kita berjaya, di akhirat pun kita dapat kemenangan insya-Allah. Kita redha kat Allah, Allah redha kat kita. Alright? Okey, insya-Allah ya. Okey. So jangan Tok Abah lupa ya. Tok Abah dia memang kan lepas sarapan Tok Abah akan ambil Codisi Plus. Ini ya, ada Cordyceps militaris yang banyak antioksidan. Ni bagus untuk saraf-saraf lah, untuk kata membantu ya orang yang lenguh-lenguh, yang cepat penat, orang dewasa umur 30 40 ke atas. Tok Abah umur 71. So Tok Abah dah ambil ni masuk 3 bulan 4 bulan ni. So memang untuk Tok Abah sangat berkesan lah. Ya, lebih sehat, lebih cergas ya. Lutut pun nampak ringan, tak cepat lesu dan sebagainya. Codisi Plus. Ni sebab dia ada vitamin C untuk meningkatkan immunity system, untuk tenangkan fikiran. Vitamin C untuk tenang fikiran. Di samping kulit yang cantik ya, dan Cordyceps memang telah dikaji, satu dunia yang buat kajian tentang kebaikan herba Cordyceps. Yang asal usul tak asal daripada Tibet, tapi sekarang dah dapat dalam jumlah yang mudah di negara kita pun ya. So alhamdulillah. So ni kata tu telah dihasilkan oleh orang-orang saintis-saintis kat lab ya, dan mereka telah uji kaji, dan Tok Abah telah mencubanya, memang sangat luar biasa, dan ribu-ribu orang telah buat testimonial. Mereka ni kata, makcik saya, kakak ipar saya, alhamdulillah bila start ni memang ada kesan yang positif. Syukur, alhamdulillah. Ni semua dengan izin Allah, ikhtiar usaha kita. Ya, Codisi Plus ni Tok Abah sangat excited kongsi benda yang membantu. Sebab kita ni kan nak jadi aset kepada dunia ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. So kita jom kita bantu orang sehat, orang bertenaga, orang atas landasan yang betul, orang insaf, orang sedar diri ya, orang berubah kepada ke arah yang lebih baik. Kita jadi sebab orang lain berubah ke arah yang ma'ruf. Okey? So last sekali untuk hari ini kita berhenti kat nombor 51. Tuhan itu ganjil, kita berhenti kat nombor ganjil 51. Kita untuk maju ke depan, kita kan ada growth mental set, bukannya fixed mental set. Fixed mental set ala rezeki kau punya, memanglah kalau kita dah rezeki secupak takkan jadi segantang ya. Aku memang tak boleh dah ya. Kalau kau berjaya, aku gagal lah, sebab kita ni jawatan yang sama, kita meniaga yang sama dan sebagainya. Tak. Growth mental set mean awak boleh membangun, aku boleh membangun. Rezeki awak punya, rezeki saya punya. Dan rezeki Allah ni tidak ada limit ya. Bila Allah izinkan, maka kita jangan kata kau dapat aku tak dapat. Tak. Masing-masing ada rezekinya. Ulat dalam batu pun ada rezekinya. So jangan takut ya. So bila Allah dah berikan kita apa yang sewajarnya, yang hak kita, maka orang lain pun akan dapat hak dia. Orang lain punya hak kita tak boleh ambil. Hak kita orang tak boleh ambil. Hak kita orang tak boleh ambil, hak orang kita tak boleh ambil. Jangan kata kita ni dalam perniagaan yang sama, jadi kalau saya makin maju, awak makin rugilah, makin sengsara, because kita dalam itu namanya fixed mental set. Kita growth mental set ialah rezeki awak punya, awak usaha, awak cari ilmu, awak betulkan, awak akan maju. Ya, wa allaisa lil insani ila ma sa'a. Tuhan akan beri kita ganjaran ataupun hasil bergantung kepada usaha, doa dan tawakal. So growth mindset mean kita sentiasa yakin bahawa manusia dengan usahanya, dengan doanya, dengan ilmunya akan dapat apa yang dia nak dapat. Kena ini kata tu apa nama tu, abah nak sebut apa tu ya? Kadal mubram, kadal mu'alak. Kadal mubram, kadal mu'alak. Kadar mubram apa nama? Sesuatu yang tidak boleh diubah, fix. Awak lelaki, awak perempuan, awak orang Melayu, awak orang Cina, awak orang Iban, awak orang putih, that cannot be changed. Mubram. Tapi ada yang kita boleh usaha untuk perbaiki. Ini kadar mu'alak. Kadar mu'alak ni sesuatu yang kita Tuhan akan berikan kita based on our effort. Orang yang rajin belajar ada harapan jadi pandai.
Semua orang boleh jadi pandai dengan usaha, dengan ilmu, makanan, dengan exercise, dengan kegiatan, dengan doa, dengan bantuan keluarga, dengan environment yang membantu, so boleh berubah menjadi pandai dengan usaha. Ya, ini kadar atau takdir muallak. So kita kena ada growth mental set. There are things that we can change. There are things, awak memang laki-laki. Laki-laki lah forever. Sibuk pula nak jadi perempuan. Awak perempuan lah forever. Sibuk nak jadi laki-laki. Contohlah. Ya. Itu benda yang tidak boleh diubah. Tapi ada benda yang boleh kita ubah dengan usaha, dengan ilmu, dengan ikhtiar, dengan doa, dengan zikir, dengan bertawakal pada Allah. Ya. So growth mental set mean banyak benda yang boleh diubah dengan usaha, dengan izin Allah. Ya. Dan Allah pun sebut, ud'uni astajib lakum. Kau minta, aku perkenan. So kita kena buat dengan cara betul, dengan ilmu yang betul, dengan doa yang betul. Ya, nothing is impossible. The sky is no longer the limit. Growth mindset, barulah kita boleh maju ke depan. Ya, alang kalau dah nasib kau macam itu, kau tak akan boleh ubah. Betul. Tapi awak tahu ke nasib awak? Do you know your nasib? You don't know. So we can try our best. Cari ilmu, kita amalkan, sebenarnya Allah akan berikan kita ikut apa usaha kita. Dan bila kita berdoa, maka Allah akan berikan pada kita. Allah akan makbulkan. Ud'uni astajib lakum. Kau minta, aku perkenan. Dengan syarat minta cara betul, dengan ilmu, dengan bertakwa, dengan yakin, dengan patuh Allah, maka apa yang kita minta insya-Allah akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kau pohon, aku perkenan. Yang merancang kita, yang berusaha kita, yang mengkabulkan Allah. Bak kata satu hospital, yang merawat kami, yang menyembuhkan Allah. Oh, I like that statement. Yang merawat kami, kata slogan kat hospital. Tapi yang menyembuhkan ialah Tuhan. So that is fantastic, which is very true. Yeah? Okay. Growth mental set versus fixed mental set. Jadi untuk berjaya, kita kena ada growth mental set. Fikiran yang terbuka, yang sentiasa bersangka baik, husnuzon. Kita usaha, sentiasa ada jalan untuk orang yang berusaha, sentiasa ada harapan untuk yang berdoa. Ni growth mindset. Sentiasa ada jalan untuk yang berusaha, sentiasa ada harapan untuk yang berdoa. Dan Tok Abbas sebut malam tadi dengan sembang viral dengan Datuk Rosyamno, orang yang wali Allah pun ada perkara silam yang mungkin buat dosa dua yang lepas. Wali Allah pun ada past history, orang yang berdosa pun ada masa depan. Kan tu growth mindset. Ya, orang yang alim sekarang yang jadi wali Allah pun dulu mungkin ada buat dosa. Mana ada manusia yang tak ada dosa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang alim pun ada sejarah yang silam. Orang yang berdosa pun ada masa hadapan yang cerah. Itu growth mindset. Ya. Tu tabah gurau dengan Datuk Rosyamno malam tadi. Datuk Rosyamno ni dia ni memang sah wali. Dia pun terperanjat. Ya, macam kita, ya, memang sebab dia dah 2 kali nikahkan anaknya, ya. Setiap kali dia nikahkan anaknya dia jadi wali. Dia pun angguk. Dia ingat dah mula-mula, "Oi, Fadilah Kamsah boleh kenal dia wali Allah." Wali nikah dulu. Ya, sebelum jadi wali Allah. Tok Abah pun pernah jadi wali dulu, ya. Masa anak sulung nikah, anak sulung budak perempuan. Allahumma salli, saja gurau lah, tapi itu ilmu lah, ya. Itu pun ilmu juga. Ya. So, wali pun ada sejarah silam yang mungkin terlibat dengan dosa. Pendosa pun ada harapan dengan bertaubat. Itu growth mindset. Ya, sentiasa ada harapan untuk orang yang berusaha, sentiasa ada jalan untuk orang yang berdoa dan berharap, ya, minta bantuan Allah. Okay, growth mindset will push you to to the sky lah, ya. Memajukan kita. The sky no longer the limit, insya-Allah. Okay, so adik-adik, nenek, tuan-tuan dan puan-puan, Tok Abah nak undur diri dulu. So untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir, selamat
apa nama kata tu, menyambut anniversary, selamat bertugas, selamat bercuti, selamat menjalankan kerja-kerja amal, selamat dalam perjalanan untuk mereka yang travelling, untuk mereka yang sakit, kita doakan supaya mereka makan ubat betul-betul, ikut nasihat doktor, ya, banyak bertaubat, sebab ya, untuk kita orang awam, ya, antara punca dosa penyakit kita lah dosa kita yang lalu. So bertaubat adalah terapi, makan ubat adalah terapi, yang bersabar adalah terapi, berzikir adalah terapi, bersedekah adalah terapi. Engkau. So jom kita buat apa yang wajar. Yang sakit supaya terus ya sabar, ikut nasihat doktor, dan kita doakan supaya dosa diampunkan dan disembuhkan ikut jadual Allah, ya, insyaallah. So all the best guys. Jom kita buat hari ini hari yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.